Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Khidir selaku Tuan Imam, pengurusi dan yang kuasa masjid, kuatas muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah anugerahkan kepada kita semangat dan cinta kita ke rumah Allah ini. Walaupun kita hari ini kesibukan, kelang kabut pun banyak, tapi kita masih lagi memperuntukkan waktu yang Allah beri kepada kita dalam masa 24 jam untuk kita hadirkan diri ke rumah Allah Azza wa Jalla, dan kita juga duduk dalam majlis ilmu yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang kita belajar perlu kepada buahnya. Ibarat kata, takkanlah kita ni menanam pokok ya, kerja daripada muda sampai tua tanam je pokok, mana buahnya? Tak ada lagi, tak berbuah, tak berbunga. Artinya kita daripada awal, daripada muda, daripada kanak-kanak lagi kita dah dengar kebaikan-kebaikan ilmu yang kita belajar. Bila kita sudah dewasa, sudah berumur, maka ketika itu kita nak tengok di manakah hasil buah ilmu yang kita belajar itu di dalam jiwa dan hati kita. Maka kata di ahli syair, "Lau kana al-ilmu duna at-tuqa syarafun, lakana asyrafu khalqillahi iblis." Kalaulah ilmu itu sekadar tahu sahaja, tidak membuahkan hasil dia menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, seorang yang takut kepada Allah, seorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, nescaya makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia sekali atas dunia ini, iaitulah iblis. Iblis tahu belaka dia. Sebab tu bila dia tahu dia ni celaka, akan masuk dalam neraka, maka dia bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyanahum ajma'in. Dia bersumpah minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia dan dia boleh pesongkan hamba-hamba Allah Ta'ala ini, kecuali orang yang benar-benar beriman, ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Maka itu kata ahli syair, ilmu yang tidak menghasilkan buah, maka dia tidak memberi kesan yang besar kepada kita. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ini, zaman yang banyak ancamannya, iaitulah ancaman yang besar yang kita menghadapi masalah hari ini, iaitulah tentang hati bermasalah. Maka kita namakan perbincangan kita ini Al-Qalbus Salim bi ayyi qalbin nalqahu. Dengan hati mana kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kata seorang ulama, Wahab bin Munabbih, dia kata apa? Wa ajaban minan nas. Weh, peliknya manusia. Yabkuna ala man mata jasaduhu. Mereka menangis bila ada orang mati tubuh dia. Orang mati, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pakat menangis, sedih kita, kan? Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashad.
Tetapi kita tidak menangis ke atas orang yang telah mati hatinya, sedangkan itulah yang paling dahsyat. Dalam hadis malaikat mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia sampai rumah Nabi, dia tengok Nabi tidur. Nabi tidur. Kata dia satu malaikat ni, cakaplah dengan dia, bagi tahulah. Jawab malaikat macam apa nak bagi tahu, dia tidur. Jawab malaikat yang lain ni, dia katalah yanamu ainahu wa qalbuhu yaqzan. Mata dia yang tidur tu, hati dia tak tidur. Maknanya kalau kita beritahu pun Nabi akan tahu. Mata je tidur, hati tak tidur. Itu Nabi SAW, dia tidur mata, hati celek. Kita sebagai manusia biasa ni dua kategori, tidur mata, tidur hati, selesai masalah. Orang tidur tak ada apa. Orang tidur ni, dalam hadis Nabi kata rufi'al qalam, diangkatnya qalam, tak tulis apa-apa, dia tidur. Tetapi yang membimbangkan kita, seperti kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ini, mata celek, hati tidur. Itu jadi masalah kita. Yang kita duk bimbang hari ni, yang kita duk takut hari ni tuan-tuan, mata kita celek tapi hati kita tidur. Apa yang kita dapat buat? Semua benda kita tahu atas dunia ni, tetapi kita tidak tahu ke mana kita nak pergi. Kita tidak tahu bagaimana kita nak berjalan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita hendaklah sentiasa berjalan. Bila kita nak, bagaimana kita nak kesan hati kita ni tidur ke hati kita tak tidur. Seorang laki-laki mari mengadu pada Tuan Syekh, nama dia Sahal bin Abdullah At-Tustari. Biasa nama-nama yang kita sebut ni, nama ini banyak disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Orang pergi mengadu dengan dia, Syekh, pencuri masuk dalam rumah saya, nyangkak barang-barang saya, buat lari. Kata Syekh, ushkurullah, syukurlah pada Allah Azza wa Jalla. Terkejut orang ni, Syekh, saya mari nak mengadu, orang mari curi barang saya. Syekh kata syukur kepada Allah Ta'ala. Pelik. Syekh kata, andai kata lau dakhala syaitanu qalbak, kalau syaitan masuk dalam hati kamu dan dia telah merusakkan iman kamu, apa yang kamu nak buat? Ini menjadi perbincangan para jemaah kita sekalian, iaitulah tentang hati kita hari ini sedar, celek, tidur. Kalau setakat tidur boleh tahan. Yang kita bimbang takut sampai sudah perangkat hati yang sudah mati. Apa dia kata di para ulama? Innamal mayyit, mati yang betul-betul mati itu, man la yafqah maza li rabbih minal huquqi alaihi, kita langsung tak ambil peduli, tak belajar tentang hak Allah Ta'ala ke atas kita. Kita duk kira nak hak kita, ya, hak kita dengan Allah Ta'ala tu kira sangat-sangat. Tapi hak Allah Ta'ala ke atas kita, kita buat main-main. Dalam hadis Muaz Nabi kita sebut, atadri ma haqqullah 'alal ibad, mu tahu ke Muaz apakah hak Allah Ta'ala ke atas hamba dan apakah hak hamba ke atas Allah Ta'ala? Hak kita ke atas Allah Ta'ala iaitu Allah Ta'ala tidak mengazabkan mana-mana hamba dia yang tidak melakukan syirik, dia panggil azab dan dia bentuk syirik. Tetapi yang besarnya hak tanggungjawab kita terhadap Allah Azza wa Jalla, an ya'buduh wa la yusyriku bi syai'a. Kita kena sembah Allah Ta'ala dan tak boleh kita melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang disebut dengan nama hati itu mati ataupun hati kita hidup. Kita duduk tengok tentang keadaan yang tersebut itu, sebagaimana kata Wahab bin Munabbih. Allahu Akbar. Jadi yang kita bimbang hari ini,
Hati ini adalah merupakan bahtera. Tuan-tuan boleh tanda sini, hati adalah merupakan bahtera. Bahtera yang menyelamatkan kita di akhirat. Tetapi kalau hati sudah tenggelam, kata di ulama al-gharaqul yaum, tenggelam di sini dengan makna apa? Adamu ta'allum, tak rasa apa-apa bila kita buat maksiat. Buat maksiat, relax, tak ada rasa. Tak rasa bersalah, tak rasa nak taubat, tak rasa nak minta maaf dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu ada simptom, tanda-tanda hati yang sudah bermasalah. Jadi ini yang kita takut hari ini para jemaah sekalian. Kita takut kita sekarang ini sudah berada dalam peringkat tawarik, dipanggil tawarik, maknanya sudah peringkat emergency. Nabi Musa alaihissalam bermusafir bersama dengan Khidir. Dalam perjalanan biasalah, lapar. Maka dia kata kepada pembantu dia, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadzal nasaba. Musa kata, bawa mari makanan kita. Kita dah rasa penat, dah rasa letih ni. Jadi orang Musa alaihi salam bermusafir nak mencari ilmu begitu susah. Maka demikianlah safarul qalbi, pengembaraan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla tentulah lebih susah, lebih payah. Bagaimana kita nak didik hati kita, sehingga ada ulama mengatakan dia telah didik hati dia 20 tahun, lepas pada tu barulah hati itu jadi dengan kata ikut arahan dan sebagainya. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila sebut tentang hati, di manakah hati? Ini kita duk tanya, hati di mana? Tuan-tuan tengok orang duk tulis gambar hati, love tu lah, tak? Itu hati tu. Atas gambar tu gak berapa kali sehari atas ke isteri. Tanda, ini hati. Hati ni tuan-tuan, kalau kita ambil dia, ambil hati tu. Contohnya ada orang sakit hati. Hati dia sakit. Jadi kita boleh ambil hati ni bagi sedekah dia, boleh. Pasang ke hati orang lain. Ataupun kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, hati kita sakit, doktor boleh kerak dia, tak tepi. Jadi adakah ketika hati itu dibelah setengah, dibuang, iman kita turun ataupun tak ada kesan apa-apa kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla? Maka perbahasannya panjang, saya tak nak panjangkan, nak ringkas saja. Jadi kata di Al-Imam Al-Ghazali sebagai pakar dalam bidang hati ini, ulama-ulama tasawuf kata Ghazali ini dia panggil tabibul qalbi, pakar bedah dalam bidang hati. Mana kalau doktor pakar, spesialis dia. Dia kata maksud hati itu hati mana? Kalau maksud hati itu seketul daging yang ada di sini, hak tu semua ada belaka. Lembu pun ada, kambing pun ada hak tu. Bahkan hak tu hak mahalnya kan. Kalau nak beli hati tu kena tempah. Mahal. Yang dimaksudkan dengan hati bila disebut dalam perbincangan kita ini, iaitulah latifatun rabbaniyah. Hati dia panggil qalbun rauhani. Hati yang dibahasakan rohani. Maka ada juga kata qalbun. Kalau kata bahasa Arab, qalbun tu jantung. Jatuh hidup pam darah. Itu dah dia panggil qalbun. Hati yang boleh love tu, itu dia panggil kabid, al-kabid wal tuhal dalam hadis. Jadi kalau kita ambil hati hak pom darah ni pun tak susah masalah juga. Berapa ramai dah orang tukar jantung kan? Lepas dia tukar jantung, dia jadi orang lain ke tidak? Contohnya ada orang kata nak tukar jantung, pergi buat di China. Kita pun pergi tukar spare part, pasang jantung China ke kita. Sedar-sedar daripada pengsan, tak bunyi dah assalamualaikum, bunyi ni hao ma. Kau nak agak-agak. Itu tak ada lagi berita macam tu. Tak ada berita macam tu, bermakna bukan itu yang dimaksudkan. Maka yang dimaksudkan itu kata Syekh Al-Ghazali, dia kata latifatun rabbaniyah, iaitulah suatu qalbun ruhani. Cuma ditunjuk di sini. Pernah Nabi tunjuk di sini.
al-iman hahuna, Nabi tunjuk di sini. Maka itu yang jadi tempat perbincangan kita para jemaah sekalian. Jadi dalam buku yang saya baca ini, dia telah berbincang kepada kita limadzal haditsu anil qalbi. Timbul soalan, kenapa kita nak bincang tentang hati? Kenapa? Sedangkan anggota lain penting juga. Kenapa tak bincang tentang jantung? Kenapa tak bincang tentang ni, macam-macam benda yang kita nak bincang. Maka dalam kitab kita ini telah menyenaraikan beberapa sebab yang kita kena ambil besar, kena ambil cakna, kena ambil berat tentang hati kita. Muslimin dan muslimat, yang pertama, tuan-tuan boleh tanda, innahul malik. Hati itu dianggap sebagai raja, dianggap sebagai raja yang menjadi pemimpin kepada benda lain. Sebab kalaulah anggota-anggota lain itu semuanya menjadi pengikut kepada hati, maka hatilah yang menjadi raja, ia menjadi bos, ia menjadi pemutus dalam semua perkara. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, maka kaitan hati dengan kita ni cukup besar. Kalau kita kata contohnya, seorang sahabat, dia tengok seorang pemuda duduk solat. Ni pemuda solat ni jangan kena kita sudahlah. Tengah solat dia duduk bergerak, banyak gerak, duduk baiki tu baiki ni, pusing sana sini. Kata di sini, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Dia kata kalaulah khusyuk hati budak ni, nascaya anggota dia juga khusyuk. Jadi para jemaah sekalian, bila kita kata semua anggota ikut hati, lidah kita cakap bohong, tak betul cakap, mari daripada hati yang mengarah dia supaya bohong. Apa lagi kita? Semua benda ni mari daripada dia. Maka itu adalah hadis yang pertama, iaitulah tentang kalau khusyuk, asar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita nak solat, tuan-tuan kena ingat, wazifatul imam, tugas imam bila nak solat dia kena tengok saf dulu, betul ke tak betul. Tak boleh mari imam terus angkat takbir Allahu akbar, apa jadi dengan belakang? Tak. Dia kena tengok makmum ada ke tak. Satu. Kemudian sah betul ke tak betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan sahabat, istau wala takhtalifu. Nabi kata samakan saf, jangan bengkok-bengkok. Apa sebab? Efeknya saf tak betul ni besar tuan-tuan. Dalam hadis ini Nabi kata, fatakhtalifa qulubukum, nascaya hati kamu tak bersatu. Hari ini kita pun tak tahulah para jemaah sekalian. Saya tak kata di masjid tuan-tuan inilah, boleh kata kita kata major semua tempat sah kita tak boleh nak sama, sehingga pihak masjid terpaksa kena bawa kapet yang sudah bergaris, sudah ada garisan. Baik, salah satu masalah ada garisan. Dengan adanya garisan atas kapet ni, betul ke tak betul saf? Betul? Tak juga. Maka amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata istau wala takhtalifu. Sama saf, jangan menyalahi. Maknanya mesti sama. Sebab apa? Kesan dia hati tak bersatu. Ini yang menjadi kebimbangan kepada kita para jemaah, iaitulah masalah ta'liful qulub, iftiraqul qulub, berpisahnya hati. Kita duduk dekat solat di belakang satu imam, semuanya saf beratus, ya cantik, tak penuh yang pertama, saf yang kedua, yang ketiga. Tapi ada duduk dalam satu saf, duduk dalam sebuah masjid, solat di belakang satu imam, duduk satu taman, satu kampung, apakah hati kita bersatu? Masih lagi mempunyai ciri-ciri tanafurul qalb, hati itu liar, tak suka kepada orang itu, tak suka pada orang ini.
Jadi orang dalam hadis Nabi kata, bila sah tak betul, hati kita pun tak bersatu. Ada juga orang tukar, dia kata oleh kerana hati tak bersatu, sah tak betul. Jadi dua-dua tu boleh kata belakalah. Tapi dalam hadis kata tak betul saf, hati tu tak bersatu. Hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian, kita boleh simpulkan di sini, a'malul jawarih, semua anggota kita ni bekerja, samaratun li a'mal qalbi, buah hasil daripada amalan hati. Jadi kalau kita dah ittifaq dah, hati tu raja, maka yang kita kena ambil berat di sini iaitulah penjagaan hati. Jangan orang duk bicara. Orang duk bicara hari ni, duk jual ubat sana sini, online ke, jual ubat tepi jalan ke, tepi tangga masjid, iaitulah ubat nak kurangkan kecil manis. Sehingga ada seorang pendakwah kata, kalau kita kaji dalam masjid kita ni, berapa orang yang kecil manis? Ramai. Maka dia kata itu bukan penyakit dah, itu satu fenomena dah. Masyarakat di sini kecil manis. Jadi orang sibuk jual ubat kecil manis, orang sibuk jual ubat gaut, sibuk benda-benda, tetapi kita tertinggal ubat yang paling mustahak dalam dunia, dalam sehingga ke akhirat, iaitulah bagaimana nak mengubati hati kita. Sama ada hati sedang sakit, hati sedang tidur, wal iazubillah, orang-orang yang bukan Islam itu hati dia sudah mati. Jadi ini menunjukkan anggota itu besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, i'lam anna adab az-zawahir unwanu adabil batin. Adab yang zahir yang berlaku ini menjadi tanda kepada adab batin. Berdasarkan tadi kata-kata sahabat tadi, Ibnu Mas'ud kata, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau hati khusyuk, anggota khusyuk. Wa harakatul jawarih samaratul khawatir. Gerakan anggota kita ni menjadi buah hasil daripada apa yang ada dalam jiwa kita, dan perbuatan kita ni iaitulah kesan daripada akhlak yang kita ada. Maka segala perkara, perbuatan yang kita buat mari daripada arahan daripada hati kita. Maka kerana itulah nak didik hati perlu masa. Tuan-tuan, dia tak akan mari kun payaku. Kun payaku. Satu cerita yang baru saya dapat, ceritanya sahabat kita. Tuan-tuan kenal belakang dia ni, Arul. Ada dia. Kan dia bawa masuk Islam. Lepas tu sahabat-sahabat kita ni bawa pergi umrah sekali dengan saya baru ni. Jadi dalam pengalaman saya, anda tanya, sahabat-sahabat kita tanya dia, bilakah timbul perasaan dia nak masuk Islam? Dia kata 8 tahun yang lepas. Hasil dia duduk sini, kerja sini, duduk dengan orang azan, duduk dengan orang kuliah, hati dia telah terdetik, kenapa aku tidak Islam? Tetapi nak didik hati sehingga terbuka nak masuk Islam 8 tahun. Alhamdulillah, itu orang bukan Islam masuk Islam 8 tahun. Kita yang sudah Islam ni, bagaimana kita nak didik hati kita supaya makin takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, supaya makin rindu dia kepada Allah, supaya makin sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perlu tingkat demi tingkat mesti naik. Dia tak boleh compare aku tak apa, pergi haji dekat balik jadi tok wali besar, tak mungkin. Ada orang duduk di Mekah, pergi menghabiskan duit, mungkin duit harta pusaka sebahagian daripadanya, tapi waktu orang dia beribadat, orang sedang sibuk dengan nak meraih haji mabrur di Arafah, waktu wukuf, pak cik ni masih lagi dengan haji Malboro di Arafah, tak mau berubah. Tengok, maka pendidikan hati ini sangat besar. Kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata la yusbihu zayu zay. Pakaian kita ni tak akan sama, walaupun kita pakai suruh sama aja. Kita kata kita ahli masjid ni nak suruh nampak bersatu, kita pakai jubah warna putih belakang, sama lah dari segi pakaian, dari segi warna. Tetapi hatta tusbihul qulubul qalb,
Ibnu Mas'ud kata betul-betul jadi sama apabila hati telah bersama. Itu punca yang besar. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Innama nazala awwalu ma nazala minal Quran, permulaan turun awal-awal surah Al-Quran itu suratun minal mufassal fiha zikrul jannati wan nar. Mula-mula Allah Ta'ala cerita tentang syurga, tentang neraka. Baca syurga, baca neraka. Apabila Islam dah lekat dalam jiwa, barulah nazalal halal wal haram, baru Allah Ta'ala turun halal haram. Sebab jiwa manusia nak berubah agak sukar. Kalaulah Allah Ta'ala terus turun ayat Quran, la tashrabul khamra, dia tengah semangat jahiliah tinggi lagi, tiba-tiba Allah kata mu jangan minum arak, haram minum arak, la qalu la nada'ul khamra abadan, mereka akan jawab kita tak akan tinggal arak selama-lama. Kalau turun ayat Quran di peringkat awal, la taznu, jangan berzina, mereka akan jawab kita tidak akan tinggalkan perbuatan ini selama-lamanya. Jadi hadis ini dicerita oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maka para jemaah kita kena tengok Allah Ta'ala mengharamkan arak bila? Ini tanda, ini fakta dia panggil. Fil ami tsani minal hijrah, iaitulah tahun yang kedua hijrah, artinya setelah 15 tahun Nabi kita dibangkitkan jadi Rasul. 15 tahun. Kenapa kita tak memberontak? 15 tahun arak ni mungkar, arak ni umul khaba'is, ibu segala kekejian. Tapi kenapa tunggu sampai 15 tahun? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak didik masyarakat dengan akidah, dengan kepahaman, kemudian diharamkan. Itu untuk peringkat permulaan. Kemudian wa faradaz zakah fil 'ami tsani minal hijrah, difardukan zakat pada tahun yang kedua. Ramadan tahun yang kedua sudah mari zakat. Difardukan puasa Ramadan pada tahun yang sama. Wa furidal hijab fil 'amil sadis, hijab pakai telekung, pakai tudung bagi orang wanita ni bila? Pada tahun yang ke-6 hijrah, setelah berlalunya 19 tahun Nabi kita menjadi Nabi. Jadi kata di para ulama, kenapa ayat-ayat sebegini lambat turun? Jawabnya hatta zakkal qalb, sehinggalah hati itu dibersihkan dulu. Bersih hati, maka dia akan mari. Itu peringkat, terpaksa kita kena melalui peringkat-peringkat. Maka para jemaah sekalian, itu yang pertama, iaitulah hati itu raja. Bila dia jadi ketua, maka kita perlu sangat mendidik, perlu sangat membuat penjagaan rapi, jaga hati kita ini daripada dikacau, daripada diganggu gugat oleh mana-mana makhluk, oleh siapa saja. Yang kedua, kenapa hati kena jaga? Dia panggil al-hadaful mushtarak, sebab hati ini menjadi target bersama. Siapa dia sama? Di antara malaikat dengan syaitan. Malaikat tahu, malaikat dia tahu bila hati orang ni baik, maka habis dia jadi baik. Bila dia jadi baik, mana nak pergi? Dia akan pergi ke syurga. Maka malaikat berusaha untuk jaga kita. Malaikat mari cari kita, pujuk kita, ajak kita supaya jadi orang baik. Ada satu lagi makhluk. Apa makhluk nama dia? Nama dia iblis, nama dia syaitan. Syaitan tahu kalau hati dia ni baik, maka dia jadi baik, maka dirusakkan hati orang ni di peringkat awal lagi dengan berbagai-bagai kerana, maka dia buat supaya kita tertinggal daripada perkara ini. Itu dia panggil yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Kenapa kita sibuk dengan hati, tak sibuk dengan benda lain? Sedap juga soalan dia, tuan-tuan. Kenapa sibuk dengan hati, tak sibuk dengan anggota lain? Tak sibuk dengan mata, dengan tangan, dengan apa? Jawab dia, al-awaridu lahu aksar, serangan kepada hati terlalu banyak. Serangan dia banyak. Dan benda dalam hati itu, dia duk mikir, dia duk khayal dalam hati kita ni terlalu banyak.
ia menyebabkan manusia ni akan jadi tak tahu nak pergi ke mana kalaulah dia tidak ikut peraturan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita menjadi hati yang sangat bermasalah. Bila masalah apa nak buat, maka dia akan menjadi sarang kepada syaitan. Syaitan duduk menunggang di atas hati. Ketika itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, dia tak tahu mana yang baik dan tidak ada ingkar mana yang mungkar, tak tahu. Kita hari ini secara realiti cakap, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mimbabil muhasabah, kata orang, atas dasar nak muhasabah. Di saat kita duduk hari ini, kita tahu ke tak tahu mana yang buruk, mana yang tak buruk, yang baik? Tahu sebahagian, tak tahu sebahagian, betul tak? Pasal itulah timbul macam-macam benda, timbul kecelaruan macam-macam. Saham patuh syariah atau tak patuh syariah pun tak tahu. Amal-amal ibadat yang kita buat ni betul ke tidak, bertepatan ke tidak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pun kadang-kadang kita tak perasan. Jadi yang menyebabkan kecelaruan timbul dalam masyarakat sebab apa? Bertembungnya di antara dua seruan tadi. Seruan daripada malaikat nak ajak kita jadi baik, seruan daripada syaitan nak memesongkan kita supaya kita tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Yang ketiga, taharatuhu syartud dukhul. Ini bahasa Arab kata, bersihnya hati menjadi syarat nak pergi ke syurga. Ini agak berat sikit tuan-tuan. Sebab yang ketiga ni iaitulah bersih hati barulah kita sampai ke syurga. Orang yang hatinya kotor tak sampai ke syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 41, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka itu siapa? Orang-orang yang bukan Islam, ataupun orang-orang yang hati yang tak kotor. Allah Ta'ala tidak nak bersihkan hati mereka. Maka bila Tuhan tak nak bersihkan hati kita, apa jadi kita tuan-tuan? Lahum fid dunya khizyun, dalam dunia kita sudah kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Al-Maidah 41. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tanda hadis, tulis terjemahan dia apa tak apa, sangat bahaya dia. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga seorang itu siapa? Man kana fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya mithqalu zarrah, sebesar biji, sebesar pasir kecil, zarrah. Daripada apa? Min kibrin, sifat takabur, wal iyazubillah. Kita bila sebut hadis ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka ulama-ulama hadis cuba nak bongkar apa rahsianya, sebab apa sombong ni, kibrun, takabur ini menjadi penghalang ke syurga. Kenapa? Tuan-tuan boleh tanda ada 6 sebab. Ada 6 sebab. Yang pertama, menjadi takabur ni menjadi dinding daripada syurga, li'annahu yahulu bainal abdi wa bain akhlaqil mu'minin. Sifat takabur menyebabkan seorang itu terhalang untuk nak bersifat dengan sifat orang mukmin. Sifat orang mukminin tawadhu'. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadhu'. Kuda dia pun biasa je, pelana pelapik tempat duduk atas kuda daripada benda yang biasa yang dibuat daripada sabut.
tilam tempat Nabi tidur daripada lift. Lift ni min Adam, kulit yang disumbat dengan sabut pokok tamar, maksudnya keras. Itu sahabat tawaduk. Jadi orang yang tak ada sifat tawaduk, maka orang itu takabur, dia menjadi penghalang di antara dia dengan syurga, wal iyazbillah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ada sifat takabur, dia tak dapat lagi nak beri kasih sayang dia kepada orang lain sebagaimana dia sayang pada diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab kita tengok orang nampak lekeh. Siapa dia tu? Biasa tu. Apa ni? Jadi kita rasa kita besar, kita bangga, kita hebat, maka orang lain tak dapat tempat. Yang ketiga, fala yaqdiru ala tawadhu', maka dia tak mampu nak bertawadhu'. Yang keempat, dia juga tidak mampu untuk meninggalkan sifat lain. Bila mari takabur, dia akan bawa menarik sifat al-haqdu, sakit hati, hasad, al-ghadab, sifat marah. Jadi orang bila takabur, dia tengok orang lain hebat pada dia, maka dia bermula dengan sakit hati, nak marah, apalagi hasad. Buah-buah mari ni. Yang kelima, wala ala qazmil ghais wa qabulin nus. Orang yang ada sifat takabur juga, dia tak boleh nak menahan kemarahan. Silap sikit, maaf, kata selalu. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, nak lepas perasaan payah ke mudah? Senang. Dengan ada alat-alat moden hari ni. Nak lepas perasaan kepada orang, ambil gambar orang tu letak sini, kita pun tulis. Kata apa nak kata. Sudah tulis, tutup telefon, tidur, tak ada apa-apa. Orang duduk bising kat bawah tu, kita relax lah. Kita dah kata apa yang kita nak kata. Allahu akbar. Itu yang keenam, dia wala yaslam minal izdidad bin nas wa ightiyabihim, dia tidak akan selamat daripada menghina dan ightiyab, mengumpat orang. Dia tu asyik dia tu je. Yang sempurnanya siapa dia? Saya. Ini masalah. Yang ketujuh, tidak ada lagi sifat-sifat khuluqun zamim, perangai-perangai yang hina, kecuali dia akan nak jadi seperti orang itu. Ini dia panggil 7 sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meletakkan garis panduan bahawa al-kibru hijab, sifat takabur itu menjadi dinding daripada syurga. Siapa tak nak masuk syurga, ambillah sifat dia. Allahu akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat dengan Allah azza wa jalla daripada terjebak dengan sifat yang cukup dahsyat. Kadang-kadang kita duk memikir juga, duk fikir. Tuan-tuan cuba fikir balik rumah, kita fikir macam mana aku ni, takabur ke tak takabur? Oleh kerana syurga ni baik, tempat yang elok, maka tak layak orang yang khabis, orang yang tak baik masuk dalam syurga. Sehingga Allah Ta'ala sebut fadkhuluha khalidin, masuk dalam syurga kekal dalam. Para malaikat al-kiram mari jumpa orang yang baik itu dekat dia nak mati. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, orang yang nak mati malaikat akan mari, orang yang baik, tayyibin, orang baik. Malaikat mari kata apa? Yaquluna salamun alaikum. Malaikat kata assalamualaikum, sejahtera atas kamu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah syurga dengan sebab amalan baik yang telah kamu buat. Maka para jemaah sekalian, kata ulama, fal jannatu la yadkhuluha khabis. Jadi orang yang tak baik dia tak akan masuk syurga. Maka kalaulah orang tu hati dia mati betul kafir, wal iyaz billah, langsung syurga tak akan masuk. Tapi kalaulah hati dia dikotor dengan sebab beberapa perbuatan, kotor dengan sebab mengumpat orang, kotor dengan sebab
ambil benda-benda orang, contohnya kotor dengan sebab-sebab yang tersendiri, maka dia masih lagi mempunyai peluang untuk ke syurga bila setelah dijatuhkan hukuman ke dalam neraka, kemudian diangkat ke syurga. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada diselam dalam neraka dulu baru ke syurga. Berat. Allah SWT sebut dalam surah Al-Muddathir, arahan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu adalah bersih. Pakaian kamu adalah bersih. Kata di ulama tafsir, jumhurul mufassirin minas salaf, ramai di kalangan ulama-ulama tafsir di kalangan salafus salih mengatakan al-muradu bithiyabi hahuna al-qalbu, wa thiyabaka, hatimu, fatahhir, bersihkan dia. Allahu akbar. Jadi bersih dia dengan apa? Bitaharati bi islahil a'mal wal akhlaq, dengan kita baikkan amalan dan baikkan akhlak kita. Jangan sekali-kali kita ni sibuk, tak apa saya ni duduk masjid dah ni, walaupun kita kelahi dengan orang, walaupun kita tidak ambil berat dengan orang, walaupun tetapi kita boleh buat fitnah pada orang, boleh buat tuduhan contohnya atas dasar kita ni orang baik. Tak, tidak mungkin. Maka kata di para ulama, najis maknawi yang mengotori hati kita ni banyak peringkat. Dia tidak satu level, banyak peringkat. Contohnya penyakit al-ghadab, marah, penyakit takabur, penyakit hasad, dan lain-lain daripada penyakit-penyakit hati, itu semua dikira najis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Talhah Al-Ansari, qala sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tanda hadis ni tuan-tuan, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah fihi kalbun, yang ada anjing. Siapa dia pelihara anjing, bela anjing di rumah dia, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat hak dia tulis amalan, awak pergilah mana pun dia akan ikut. Kalau tidak, macam mana nak tahu pula laporan orang buat maksiat kan? Wala surah, dan tidak ada patung-patung, gambar-gambar dalam rumah. Kalau ada, malaikat rahmat tak masuk. Jadi tuan-tuan tengok, balik tengok siasat di rumah. Anjing ada? Tak ada. Alhamdulillah. Patung ada tak patung? Patung apa ni? Mari bukan main ni, patung beli di London. Contohnya kita duduk terbang selalu ke Trebon. Patung kepala orang tu mari duduk tok kat rumah. Bangga kita. Tak. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjing dan ada patung. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Dia buat bandingan. Kadang-kadang bandingan tu jauh, tapi analogi supaya kita berfikir. Imam Al-Ghazali kata, al-qalbu bait, hati itu diibarat seperti rumah, menjadi tempat duduk malaikat. Malaikat di situ. Jadi sifat-sifat yang tak baik yang ada dalam hati itu seperti marah, syahwat, berdendam, hasad, takabur, ujub, maka itu diibarat seperti kilab, seperti anjing yang sedang menyalak. Imam Ghazali buat bandingkan, hati seolah rumah. Malaikat akan mari duduk dalam rumah tu, tetapi perangai-perangai yang tak baik, akhlak yang buruk seperti anjing. Jadi bagaimana malaikat nak masuk dalam rumah yang ada anjing? Jadi macam mana malaikat rahmat nak mari duduk berkawan dengan kita, sedangkan dalam hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik. Cahaya keimanan Allah Ta'ala nak campak dalam hati, akan campak melalui malaikat. Jadi kalau malaikat mari tengok hati penuh dengan anjing-anjing, perangai-perangai yang tak baik, maka dia tidak akan masuk. Itu dia panggil analogi, bandingan hati dengan rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat.
Yang keempat, hati itu maudhi'un nazar. Maudhi'un nazar iaitulah tempat tilik Allah SWT. Dia tilik di mana? Tilik kepada hati kita. Jadi kalau kita masih lagi tak mengambil inisiatif, tidak berusaha sungguh-sungguh nak menggilak hati kita, maka kita yang cuai daripada menjaganya. Jadi ada di kalangan hati seperti kubur orang mati, macam kubur. Atas kubur ni, kalau dekat-dekat air raya, dah setengah-setengah kubur tu, Masya Allah, penuh dengan bunga-bunga, dengan pokok-pokok, cantik dia. Kita kena ingat, atas cantik, bawah siapa? Bawah tu bangkai manusia di situ. Jadi maknanya zahir cantik, yang batin macam mana? Au kabaitin muslim, ataupun hati itu seperti sebuah rumah yang gelap gelita. Gelap dalam rumah ni. Atas-atas rumah ada pelita, lampu. Jadi cerahlah atas, dalamnya gelap. Maka apa yang kita nak kata di sini ni? Tuan Syekh kita nak apa dalam analogi dia ni? Dia nak bagi tahu kepada kita, jangan menghiaskan yang zahir tetapi tidak mengambil berat yang batin. Yang kita takut hari ni, kita duduk yang zahir ni jaga kuat ni, penampilan jaga kuat, tapi yang batin, sifat kita ni, sifat hasad, sifat dengki, sifat suka nak mengata orang, nak menjatuhkan orang, sikap takabur, ini semua merupakan makhluk-makhluk perusak kepada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada pahala yang kita buat bersarang dalam hati. Allahu Akbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Tanda ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak tengok kepada bentuk rupa kita. Kita ni comel ke, tak cantik ke, lawa ke, orang Melayu ke, orang putih ke. Wa amwalikum, Tuhan tak tengok kepada harta benda. Kita ni kaya ke korporat. Walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi yang Tuhan nak tengok amalan dan hati. Maka para ulama menamakan hati itu sebagai mahallun nazar, maudhi'un nazar, tempat tilikan Allah. Allah Ta'ala tilik di hati. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, Maka yang kita kena gilak hari ini para jemaah sekalian, iaitulah hati, supaya Allah Ta'ala tengok di sini, nampak tenang, kita tidak takut. Jadi para ulama berbincang tentang kepentingan hati. Ini perhati betul-betul. Nampak hati itu macam zahirnya maksiat, tapi Tuhan dia boleh pahala. Pelik sikit ni. Nampak macam tak molek, tak bagus, tapi macam mana Tuhan dia boleh pahala? Contoh, seperti orang yang mengeluarkan kalimah kufur. Kalimah kufur. Orang bawa pistol, tok di kepala dia. Baik. Awak kalau tak kata Tuhan ada anak, aku tembak. Boleh tak boleh kita kata Tuhan ada anak? Tanya lagi, berapa orang anak dia? Maknanya ayat sakistik. Berapa orang anak dia? Kita boleh tanya lagi. Sebab dia nak tembak. Maka bila dikata macam tu, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hati dia tenang beriman, maka kita nampak zahirnya kata-kata dia tadi tak baik, tapi dia dapat pahala sebab dia nak jaga iman dia. Dia hanya kata di mulut, kata di mulut. Ini sesat, cantik, zahir tak cantik, tapi dalamnya cantik. Wa fil muqabil, sebaliknya, ada orang nampak amalan dia tu ihsan, amalan dia tu baik, wa sahibuhu finnar, tapi Tuhan duduk dalam neraka. Na'udzubillah. Para jemaah, buka telinga sini. Macam mana ni? Apa orang ini? Nampak baik,
tapi hakikatnya dia duduk dalam neraka. Contoh di sini seperti dalam hadis 3 golongan. Satu golongan yang pergi berperang. Tujuan dia berperang, orang tengok memang hebat. Oh, dia ni mati syahid, mujahidin. Nama dia terpampang, ditulis di dinding. Mati syahid. Malangnya dia pergi berperang bukan kerana Allah, tapi nak suruh orang kata dia berani. Zahirnya nampak cantik, hakikatnya rusak. Ini takut kita. Yang kedua, seorang yang menderma harta dia. Oh, masjid perlu dana nak besarkan masjid, contoh. Tak apa, saya akan bagi sumbangan, tapi syarat kena ada wartawan. Wartawan kata wartawan tak mari, dia pun tulis siap 2 cek, satu 5,000, satu 50,000. Ada wartawan? Tak ada. Sumbangan saya malam ni ikhlas 5,000. Kalau ada wartawan TV lagi 50. Nampak dia tu menyumbang, memberi nafkah zahirnya, tapi hakikatnya dia nak berbangga-bangga, nak menunjuk-nunjuk dia ni seorang yang baik. Wal-iyazbillah. Yang ketiga, rajulun, seorang laki-laki yang baca Quran, berlagu dia, baca Quran sedap, kuat baca Quran, tapi nak suruh orang kata suara dia sedap, the best, orang yang baik, maka Nabi kata tiga-tiga ni neraka belaka, kerana dia buat bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Nampak zahirnya cantik. Di sinilah para jemaah sekalian kepentingan niat. Tapi ada di sini checkpoint besar bagi syaitan. Saya kena jelaskan. Tak boleh break tengah jalan kata orang dalam isu ni. Bila kita kata macam tadi, syaitan akan mari. Awak pergi masjid ni ikhlas tak? Dia mari tanya, awak pergi masjid tu ikhlas tu? Kan nak tunjuk-tunjuk orang, nak tunjuk dia warak. Tama-tama kita pula duduk di bangunan yang besar. Waktu azan kita je turun, rumah orang lain tak turun. Dia mari sekat tengah jalan syaitan, dia kata nampaknya awak ni nak menunjuk-nunjuk. Kita buat tak lagi dah masjid. Takut orang kata kita nak menunjuk. Itu dia panggil kita dah masuk dalam perangkap kedua syaitan. Jangan main. Jadi kepentingan saat ini itu yang paling besar. Yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Idza umilatil khati'atu fil ardh. Ini sangat mustahak hati. Apabila satu benda tak baik dilakukan atas muka dunia ni, kana man syahidaha, orang ni pergi tengok, fakarihaha, tapi dia benci, hati dia meluak tengok, kaman ghaba anha, maka dia samalah dengan orang yang tak tengok, sebab dia benci. Waman ghaba anha, ada orang tak pergi, kita kata majlis kepok lah, kepok lah, dia duduk melompat atas mentah, kepok dia, kepok, kepok. Kita tak pergi, kita duduk dengan kuliah sini. Sedap juga ayat ni. Faradiyaha, tapi seronok kita, suka kita. Oh, hebat. Pertunjukan yang paling baik, the best, terbaik dalam dunia ni. Puji kita melangit-langit. Kaman syahidaha, Nabi kata orang ni dosa dia semacam dia duduk tempat di pentas maksiat itu. Jadi jangan. Allah selamatkan kita daripada tempat maksiat. Jangan sekali-kali kita pergi sokong, memberi galakkan, tolong like sama orang buat maksiat. Tak. Jadi tuan-tuan, dengan hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, sanadnya hasan. Mana hadis ni kita boleh faham isu hati. Kita tak buat maksiat, alhamdulillah. Tapi bila orang share mari dalam grup kita, dalam Facebook kita, dalam ni benda-benda maksiat, kita like sama, tolong share juga. Jawabnya, kaman syahidah, mu tak pergi, tapi awak dosa seperti duduk di pentas. Ini berat. Orang yang pergi tapi dia engkar dengan hati. Kalau mampu engkar dengan mulut, bismillah. Kalau mampu engkar dengan tangan, bismillah. Tak mampu dua-dua, engkar dengan hati. Hati dia cukup. Contohlah, kita terpaksa menghadiri majlis ada maksiat. Tak tahulah saya nak sebut, takut tuan-tuan tak kena tempat.
kita kata pejabat lah, buat majlis maksiat, tak pergi, kena tindakan disiplin, kena buang kerja, kena tukar, kena tu, kena ni, maka kita terpaksa menghadiri. Tetapi kita duduk dalam majlis, hati kita cukup panas, cukup sakit hati, duduk berdoa dengan Allah SWT, biar Allah Ta'ala bagi hidayah kepada puak ni. Jangan doa runtuh bangunan, kita doa bagi hidayah. Maka kata di para ulama, orang yang hadir ini tetapi dia tak buat. Tapi satu kumpulan lagi, ingat dalam hadis Nabi kata setiap manusia ni akan terjebak dengan zina la mahalata. Hadis tu panjang. Zina mata tengok, zina mulut cakap, zina hati khayal. Jadi at-tamani, kata dalam hadis ni, kata Syekh Ahmad Abdul Rahman Al-Banna dalam kitab dia Al-Fathur Rabbani, syarah pada Musnad Imam Ahmad, dia kata apa? Zinal qalbu at-tamani. Hati tu berzina dengan cita-cita. Dia tak pergi tempat pelacur, tak pergi. Tapi dia duduk tengok filem-filem kat rumah dia, hati dia tu memang seronok sungguh kalau boleh macam orang tu. Maka orang tu dikira berzina, hati dia berzina walaupun dia tidak buat perbuatan tersebut. Jadi ini semua para jemaah sekalian menunjukkan kepada kita bahawa peranan hati dalam menjaga manusia cukup besar. Maka kata di para ulama kata apa? Innalil qalbi kasban kakasbil jawarih. Hati itu bekerja sepertilah anggota kita bekerja. Allah Subhanahu wa taala telah mengiklankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 225, iaitulah tentang amalan hati akan diambil kira, walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Allah Ta'ala akan ambil tindakan ke atas kamu dengan sebab hati kamu. Jangan kata. Tapi kalau sekadar khayalan, dia panggil khayal ni duk mikir seorang, kita duduk dia tiba-tiba nak mari terlintas nak buat tak baik, tapi kita bantah, kita kata auzubillah minasyaitanir, itu tak mikir. Tapi kalau memang duk mikir sungguh sampai setengah malam duk khayal, lah itu dikira orang tu bercita-cita nak buat benda yang tak baik, maka ada masalah. Cerita yang terakhir yang saya nak cerita di sini, iaitulah cerita Nabi kita bersabda, izal taqal muslimani bisayfaihima. Dua orang ni bawa senjata masing-masing nak bunuh. A nak bunuh B, B nak bunuh A. Bawa pedang, bawa golok contohnya. Pa mari, A kena, mati dia. Maka Nabi kata, al-qatil wal maqtul finar. Pembunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Kif. Kita mesti kenapa? Hak pembunuh memang dia bunuh. Yang kena bunuh kenapa masuk neraka? Dia mazlum, dia dizalimi, dia dibunuh. Sahabat pun sama, kita juga dulu sudah bertanya, qila ya Rasulullah hazal qatil. Hak ni tak apalah pembunuh masuk neraka. Famal maqtul, fama balul maqtul. Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Nabi kata innahu kana harisan ala qatli sahibihi, sebab dia memang bercita-cita nak bunuh kawan dia. Tapi dapat ke dia dulu, dia selamat. Dia mati, jadi kawan dia yang bunuh. Maka ini akhirnya para jemaah sekalian, hati itu memain peranan lil qalbi kasban. Hati juga ada usaha dia sendiri. Maka kita gilaplah hati kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita qalban saliman, sebagaimana dalam ayat kata illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. Maka insya-Allah taala kita berbincang lagi tentang tajuk hati ini, kerana dia sangat penting. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ini, hati tidak bersatu. Duduk satu kampung, satu masjid, satu qaryah, tapi mempunyai jiwa yang berlainan, hati yang berpisah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk nak gilap balik hati kita, insya-Allah. Sekian aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.